Tak bergerak pula. Okey dah menggambarkan. Jadinya ada beberapa perkara yang kita kena bincang juga. Okey, berkaitan dengan kuis 1 dah buat dah. Okey. Nanti kuis 1 kalau sekejap ya, saya fikir ada dalam 7-8 orang yang dapat markah penuh sebenarnya 20/20. Okey, tapi saya tak sempat lagi nak extract dia punya graf tu. Saya ingat nak tunjukkan awak graf kan untuk tengok macam mana pencapaian ke semua pelajar, tapi tak apa, kita ada hari Rabu nanti. Kemudian ada setengah kes, contohnya dalam kuis tersebut, kalau saya boleh tulis, saya tak ingat exactly soalan dia macam mana, tapi kalau awak perasan dia ada macam apa ya, function dia sekejap dia terkeluar pula saya punya cursor ni, saya kena cabut balik. Okey, tak silap saya, dia punya jawapan dia lebih kurang macam ni. Fun, saya tak ingat sangat HR, gini. Kan, tapi ada di antara awak semua yang jawab macam ni. Fun, H, koma, dia bagi space, R. Lebih kurang lah. Jadinya berkaitan jawapan ni, seperti biasa, seperti yang saya dah maklumkan dalam soalan tu, iaitu awak kena elakkan menggunakan space. Okey, contohnya sini ada space kan. Jadi kalau boleh elakkanlah gunakan space, sebab bukan apa pun, sebenarnya betul dia jawapan ni. Kan, tak ada masalah, saya boleh terima. Cuma untuk memudahkan penandaan, jadi saya kena setkan satu jawapan. Ataupun sebenarnya boleh lebih dari satu, tapi saya ingat banyak sangat possibility. Mungkin ada pelajar yang buat macam fun, space, kurungan, kemudian space, H, space, koma, space R, space lagi kan. Jadi ada banyak possibility. Jadi saya stick pada yang macam gini saja. Okey, tapi katalah ada yang awak semua jawab, ada di antara awak yang jawab begini pun betul, ataupun fun, gini, kemudian space, H, R, kemudian space pun betul juga, tak ada masalah kan. Kalau kita run dekat 11, dia tak ada masalah. Okey, jadinya tolong semak balik jawapan awak dalam kuis tersebut. Kan, sebab ada jawapan awak dia ada, lepas tu ada jawapan yang betul. Jadinya kalau tengok, patutnya betul ni jawapan aku ni kan, bila bandingkan dengan jawapan yang sebenar yang saya masukkan. Jadi kalau berlaku kes macam tu, bagi tahu saya supaya saya boleh override markah awak. Okey. Kemudian nanti saya minggu depan ke ataupun masa study week nanti saya akan publish markah untuk kuis yang ni, kuis yang terbaru ni, kuis 3 lah kan, kalau termasuk pada 2 kuis Dr. Leong tu. Okey, markah kuis nanti saya akan publish lah supaya kamu boleh semak. Okey, markah kuis yang ni, markah kuis yang next kuis nantilah pun sama juga. Okey, jadi tolong semak. Jadinya peringatan kat sini adalah tolong semak kuis. Tolong semak jawapan lah kuis. Okey, kalau ada masalah maklumkan saya. Okey, itu satu. Kemudian projek, okey, saya ada, ini adalah email yang terbaru saya hantar. Saya hantar terus pada kamu semua, bukan melalui UKM Folio. Okey, jadinya kat sini penghantaran adalah sebelum ataupun pada 27 Jun melalui UKM Folio lah. Hanya wakil saja yang perlu buat. Okey, 27 hari ni 21, 27 adalah hari Ahad ni. Okey. Jadi saya bagi contoh program 19 pelajar terdahulu yang saya tunjuk hari itu pun boleh rujuk juga. Okey, kemudian ada beberapa pelajar yang hubungi saya, dia kata, dia tanyalah, adakah kami kena ikut macam apa cadangan tu kan, katalah cadangan tu saya bagi pautan untuk laman web ataupun laman sawang Asia contohnya kan. Jadi jawapan saya tak semestinya kan. Asia tu contoh saja. Awak boleh ikut mana-mana yang awak nak, okey, ataupun awak boleh buat, awak boleh create sendiri awak punya, contohnya kalau untuk yang airport lah kan, untuk airline, awak boleh create sendiri destination ataupun airport ataupun departure point yang awak nak. Dummy lah kan, dummy
punya details, tak ada masalah. Okey. Yang saya muat naik itu hanyalah panduan untuk awak je. Okey. Kemudian kuis 2, okey, kalau kita tengok dekat kita punya performa, saya dah buka tadi. Sini Jadinya hari ni kita akan sambung sikit lagi berkaitan dengan struktur data. Okey. Maksudnya minggu ke-13 lah sekarang. Tapi kita tak habis lagi struktur data kan. Okey. Nak buat macam mana kan? Sebab kita cuba fokus lah kan. Jadi struktur data ni kita akan sambung sikit lagi. Kemudian kita akan masuk string class dengan karakter string. Okey. Jadinya kita dah terlambat seminggu lah. Okey. Terlambat seminggu lebih sikit. Begitu. Kemudian sepatutnya minggu 14 ni kita akan buat pembentangan satu hal, dan satu lagi sini, kemudian satu lagi adalah kuis kuis di sini. Okey, jadi kuis ni termasuklah topik yang kita nak belajar minggu ni kan, iaitu string class dan character string. Okey, kiranya masuk semua kecuali enumeration ni. Enumeration ni mungkin minggu depan kita akan tengok. Okey, dalam kelas minggu depan lah. Pointer ni saya tak sempat kot, ataupun kalau mungkin saya boleh pergi briefly je minggu depan juga. Okey, jadinya untuk quiz ni akan masuk array, data structure yang kita nak habiskan hari ni, sikit saja lagi. Kemudian string, iaitu topik minggu ni lah. Okey, ada dua. Okey, string class, iaitu jenis rentetan, dan juga rentetan aksara, character string. Okey. Jadi saya nak tanya, untuk minggu depan, berkaitan dengan projek ni dan juga quiz 2 ni, saya nak tanya, adakah bila awak rasa waktu yang sesuai? Soalan saya kat sini, bila waktu yang sesuai untuk pembentangan projek dan kuis 2. Okey, tak habis lagi. Okey, pembentangan projek, setiap kumpulan wajib hadir, setiap ahli kumpulan wajib hadir sesi pembentangannya sahaja. Sesi pembentangan kumpulan sahaja. Maksudnya, kalau awak punya kumpulan awak bentang pukul, let's say saya bagi berapa minit saya tak ingat let's say awak punya 11 sampai 11.20 contohlah kan. Awak hanya perlu datang 11 sampai 11.20 saja. Yang sesi lain tu tak datang pun tak apa, tak ada masalah. Jadi awak kena peruntukkan 20 minit, lebih kurang 20 minit lah, saya kena semak balik berapa saya tak ingat. Okey, kemudian kuis 2, okey, mungkin saya boleh buat macam tempoh hari. So saya buka sehari. Okey, buka sehari selama mungkin buka sehari dan untuk tempoh buka sehari untuk tempoh 30 minit. Maksudnya awak ada 30 minit saja untuk jawab, tapi awak boleh pilih mana-mana 30 minit itu dalam antara let's say 10 pagi sampai 10 malam lah, macam hari itulah. Tak ada masalah. Okey, jadinya kalau tengok pada perancangan kita ni begini. Okey, awak rasa bagaimana? Begitu. Adakah kuis nak buat hari Sabtu depan? Begitu. Ataupun awak nak buat hari Jumaat, sebab Sabtu tu dah kira, sebab minggu depan dah minggu 14 kan. Jadinya hari Sabtu tu macam kalau tengok pada, kita tengok pada tarikh UKM tarikh UKM, kalender, dikira sesi pembelajaran sampai 2 Julai. 2 Julai ni adalah hari Jumaat. Maksudnya 3 Julai dikira, maksudnya hari Sabtu minggu depan tu dikira minggu ulang kaji. Jadinya by right sepatutnya kami tak boleh nak buat macam tak boleh nak buat kuis lah time tu. Ataupun sebenarnya pembentangan pun mungkin tak sesuai lah kan. Jadi macam mana? Saya just nak bagi, saya macam nak bagi kamu masa lebih sikit lah kan. Kalau saya nak buat, saya buat. Kalau saya nak cepat, saya buat tayang kelas je kan, lagi cepat kan.
Okey, tapi saya tak naklah begitu. Jadi macam mana? Nak buat hari Jumaat, adakah nak buat mungkin kuis ni nak buat hari Jumaat ke? Ataupun nak buat hari Sabtu ke? Jadi kalau Jumaat dia adalah Jumaat maksudnya dia adalah 2 hari bulan kan? Jumaat, Friday 2. Jumaat 2 Julai ataupun Sabtu 3 Julai. Saya tak ada masalah. Bila-bila pun boleh. Ada nak bagi cadangan ke? Kita kan 2 Julai. Hello, ada ke? Jumaat tu boleh je doktor, saya rasa. Sebab week 14 dah banyak kelas habis dah. Okey. Jumaat saya boleh je buka let's say kalau Jumaat saya nak buka 6 pagi boleh je kan. Okey, Jumaat saya buka contohnya saya buka 6 pagi sebab ada yang siap, ada yang bangun awal kan. Maksud saya ada yang bersiap awal kan. Jadi 6 pagi tu dia dah ready dah depan komputer. Okey, saya boleh buat 6 pagi sampai 10 malam. Tapi 6 pagi sekejap saya fikir. Katalah 6 pagi ada pelajar jawab 6 pagi. Saya takut saya tak ready pula nanti. Nanti kalau ada masalah, awak mesej saya tak balas, buang masa pula kan. Okey, jadi mungkin saya boleh buat, tak apalah kita buat 8 pagi lah 8 pagi, 10 malam. Okey, Jumaat 2 Julai, 8 pagi, 10 malam. Boleh tak? Boleh doktor, rasanya tak ada masalah. Okey? Boleh. Okey lah. Kira semua dah tu. Okey. Jumaat 8 pagi 10 malam, formatnya lebih kurang sama je dengan yang tempoh hari. Okey, soalannya dah ada dah sebenarnya, cuma saya tak ingat sangat, maksudnya ada berapa soalan. Kalau awak tanya saya retail saya tak ingat berapa soalan sebab saya dah buat dah itu dan dah diberi pada penilai pun dah nilai. Okey, jadinya dia dah layaklah untuk dimasukkan dalam kuis. Bentuk soalannya macam kuis satu hari tu ke doktor? Macam kuis satu hari tu. Okey doktor. Okey, so kita confirm ya Jumaat 2 Julai 8 pagi sampai 10 malam. Okey. Kemudian pembentangan, okey. Sekejap je saya kena tengok balik sekejap je saya kena saya unshare sekejap saya punya saya nak tengok balik untuk pembentangan projek. Okey, untuk projek, ni adalah rubrik dan butiran kita punya projek lah. Okey, 30% sebagainya kan. Kemudian saya minta saya kena rujuk balik submission. Okey, submission sebelum 27. Okey, maksudnya hari Ahad ni. Okey, hari Ahad ni 27 11.59 malam. Kemudian presentation saya bagi minggu ni jugalah kan. Okey, 27 hari bulan tu. Kemudian presentation adalah 5 minit saja. Okey, be given 5 minutes and another 5 minutes for Q&A. Okey, sekejap saya fikir. Kalau 10 minit kita ada 8 9 2 kita ada berapa kumpulan itu 1 2 3 4 oops. Okey, tak apa. Untuk pembentangan ni, okey, jadinya saya ingat
saya fikir nak buat weekend. Boleh ke? Itu dalam kepala saya lah. Boleh ke kalau weekend? Ataupun kalau nak buat waktu kelas, nanti tak dapat kita belajar topik yang akhir ni kan. Topik yang ni, mungkin animation type dengan pointer ni saya rasa rugilah walaupun tak ada exam pun kita kan. Tapi saya rasa macam rugilah. At least kita kena tahu sikit-sikit. Ke macam mana? Ataupun boleh juga sebenarnya. Buat hari kita buat hari kelas hari Rabu tu. Maksudnya hari Senin kita belajar macam ni lah topik tu. Okay. Topik kita, saya perkenalkan topik animation type dengan pointer. Kemudian kelas hari Rabu kita present. Boleh ke? Rabu pukul berapa kelas kita? 11 kan? 11 sampai 12 kita akan mula presentation. Mula pembentangan lah. Okay, maksudnya berapa kelas 11-12 tapi kita tak ikutlah 11-12 ni kan. Maksudnya mungkin pukul 11 sampai 11, contohnya tadi 10 minit kan, 11 sampai 11.10 adalah kumpulan pertama. Kemudian 11.10 sampai 12.20 kumpulan kedua. Maksudnya sampai petang lah. Boleh ke? Ada masalah dengan Rabu petang ke macam mana? Okay, pembentangan, saya type pembentangan pada hari Rabu bermula pukul 11 pagi. Okey, setiap kumpulan akan dapat 15 minit lah, termasuk kan 5 minit pembentangan, 5 minit soal jawab. Mungkin 5 minit tu saya bagi macam ialah untuk settle kan, transition tu lah. Boleh ke hari Rabu? Ada yang tak boleh ke hari Rabu? Okay, saya assume semua boleh Afiq? Boleh. Boleh je rasanya doktor. Week 14. Okay, week 14. Okay, nanti saya akan keluarkan jadual. Okay, saya rasa saya akan ikut plan lah. So kamu boleh agak lah, kamu punya pukul apa kan. Nanti saya akan keluarkan jadual dan kalau ada masalah bagi tahu saya, kita boleh arrange waktu lain. Okay, kita tukar dengan masa yang lain ke. Okay, so pembentangan pada hari Rabu, tarikhnya adalah sekejap Rabu depan, Wednesday, 30 Jun. Okay, saya tulis kat sini juga. Rabu 30. Kenapa dia hilang? 30 Jun. Okay, saya akan remind dalam email juga nanti. Okay, it's nice. Okay, so 15 minit. So 5 minit bentang. Okay, 5 minit soal jawab. Dan 5 minit ni kita kata transition lah. Okay, saya rehat kejap ke kan. Itu sebelum saya boleh nilai kepada yang lain. Okay, saya rasa tu je kot yang selesai. Jadi kita sambung balik minggu lepas. Okay, structure. Saya harap structure ni berguna untuk projek awak. Okay, sebenarnya tak guna pun kena ada saya rasa. Okay, tengok balik. Kat sini kalau tengok dekat kita punya marking rubrik ni, tengok kat sini. Bahagian program elemen kena ada selection. So biasanya orang guna lah kan, if else gitu kan, mesti guna. Repetition ni for ke, do ke, while ke mesti guna. Function pun kena, function selalunya ada lah. Kemudian array, structure.
array ataupun structure. Okey, kena ada juga kan. Okey, string. String ni sebenarnya memang kita tak belajar lagi, tapi kita dah belajar juga sebelum ni kan. Sikit-sikit lah kita belajar macam getLine, kan, macam kita nak baca string tu. Okey. Jadinya kalau tengok kat sini, saya ada bagi markah. Markahnya ada 5 bila mana program is complete and all 5 elements are used correctly. Okey. 1 2 3 4 5. Maksudnya awak kena pastikan je ada dan betul. Kan? Jadi kalau ada tu saya akan bagi 5 markah. Okey, 5 markah ni bukan 5% lah, 5 markah, tapi kita akan tambahkan per 25. Lepas tu dia ada campur dengan markah yang lain, nanti keseluruhan adalah 30%. Okey. Jadi ini di sini array dengan structure ni dia dalam satu kumpulan. Kalau ada array tak ada structure pun tak apa. Kan? Kalau ada structure tak ada array pun tak apa, kan? Tapi selalunya array mesti ada lah berbanding dengan structure. Okey, selalunya. Kemudian string. Okey, string contohnya bila orang nak beli awak punya produk, bukan produk lah, macam flight ticket contohnya. Awak akan tanya dia kan, please enter your name contohnya kan. So orang tu akan type. So bila type awak nak nama dia, awak gunakan getLine sebagai contoh. So itu dah kira ada lah tu. Okey, saya dapat markah dekat sini. Kan? Okey. Itu saja. Okey, yang lain ni minta awak tengok sendirilah kan. Saya percaya awak pun dah tengok. Okey, kita sambung. Last week. Okey, kita tengok pasal array of structure. Kan? So kita ada structure. Okey, kita ada satu structure. Contohnya sebelum ni kita ada nama tu kan. H price. Okey, kat sini. Okey, kita ada name ataupun person.name, H price, person.birth kan. Tapi dalam ni kita letak ada structure dalam structure lah. Okey, tapi ini semuanya adalah kita kata single structure. Okey, berbeza sikit dalam array of structure ni adalah kita letak sebenarnya tak ada beza pun kecuali kita letak satu index, okey, pada kita punya nama structure kita. Contohnya employee, kita letak employee square bracket n. Lepas tu kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kita ada 5 baris dalam structure kita. Okey, 5 baris. Kemudian kita ada 3 kolom. Kolom pertama untuk ID num. Kolom kedua untuk name. Kolom ataupun laju ketiga, okey, ataupun indeksnya 2 lah kan. Sebab indeks start bermula pada kosong. Yang ketiga adalah read. Okey. Jadinya kat sini bila kita nak merujuk kepada Abrams B contohnya, ataupun ID number-nya ataupun kadar bayaran lah, rate, kita hanya perlu letak employee kosong, kemudian dot ID num ataupun dot name ataupun dot rate. Sama macam kita gunakan two-dimensional array. Okey, ataupun array biasa pun sama juga macam tu. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, setiap input ini dia letakkan dalam braces kan, ataupun curly bracket dekat sini. Okey. Sebenarnya tak ada pun tak apa ni, yang ni mewakili satu orang ataupun satu baris. Okey, ni adalah orang yang kedua, baris kedua kan. Jadi dia kumpulkannya dalam setiap braces tu satu orang. Okey, kemudian tapi yang di sini yang pertama dan yang terakhir ni wajiblah kena ada. Macam juga dalam array. Ya, tapi awak kiranya kat sini awak boleh abaikan kalau awak nak lah. Tapi saya rasa better ada supaya tak keliru. Okey, jadinya di sini awak nampak ni macam two-dimensional array. Okey, sebab awak ada row ataupun baris, awak ada kolom kan, ataupun laju. Kan, ni baris. Okey, horizontal, kemudian laju iaitu vertical. Okay. Tapi bezanya, okay, macam saya cakap sebelum ni, bezanya structure
dia boleh terima input ataupun elemen yang jenisnya berbeza-beza. Kan? Tengok kat sini, ni adalah employee i.id6. I tu 0, 1, 2, 3, 4. Kan? Yang ni pula untuk person i.name, person i.rate. Setiap ini mempunyai jenis yang berbeza iaitu integer, string dan double. Okey, jadinya kelebihan struktur adalah dia boleh simpan data ataupun input yang mempunyai jenis yang berbeza di bawah satu nama. Satu nama tu apa? Satu nama tu adalah employee. Okey, kalau two-dimensional array, dia boleh simpan macam ni juga, lebih kurang macam ni, tapi dia tak boleh campur-campurkan. Okay? Kalau integer, semua kena integer. Kalau string, semua kena string. Kalau double, semua kena double. Kan? Jadinya, bila katalah employee ini adalah two-dimensional array, maka nama di depan ni ataupun jenis di depan ni mestilah menunjukkan isi kandungannya. Contohnya, double employee n, int employee n, string employee n contohnya, ataupun char employee n. Tapi ini tidak berlaku untuk structure. Structure awak simpannya sebagai, let's say, pay record. Pay record ni apa? Pay record ni adalah jenisnya yang mana dalamnya adalah int id6, string, name, double rate. Okay, jadi itu bezanya dengan two-dimensional array lah. Okay, ni jadinya structure ni dia lebih fleksibel. Okay, itu adalah kaitan dengan array of structure. Okay, kemudian kita bagi yang terakhir, itu kita masuk sikit saja. Okay, tapi tak habislah kan. Structure member can be passed to a function in the same manner as any scalar variable or array. Okay, for example, assume that we have this structure, single structure. Kita cuba single structure dulu. Okay, jenisnya, okay, type employee. Okay, name of the structure is emp, emp ataupun employee juga lah kan, tapi kita guna nama emp. Okay, emp adalah nama, employee adalah type. Kemudian member, structure member ataupun structure field adalah id6, jenis integer, pay rate, jenis double, hours, jenis double. Okay, ni contoh yang lain lah, tak sama macam contoh yang kita lihat tadi. Okay, tak ada apa-apa sebab pun ke apa lain, dia saya ikut contoh yang diberi, okay, dalam buku. Okay, then you can use any of structure members, okay, di sini, as an argument to the function. Okay, kita boleh guna. Contohnya, for example, the code display, okay, emp.id6 pass the value stored in structure to a function name display. Ialah ni function call. Of course lah, kita akan passkan nilai dalam emp.id6 di sini kepada function kita yang namanya display. Kan, kalau dia nak buat apa, sekali dia lah. Kan, mungkin dalam ni, mungkin dia nak see out je kot maksudnya. Okay, tak ada masalah. Okay, likewise, okay, function call yang begini, okay, ni nama dia function calc pay, kan, calculate payment. Mungkin lah kot. Okay, calc pay, apa dia buat adalah mempunyai dua input. Emp.pay rate, maksudnya kat sini calc pay, dia akan terima member kepada structure. Kenapa saya kata begitu? Sebab dekat sini ada emp p. Maksudnya inputnya adalah member kepada structure lah kan. Kalau kita letak pay rate saja tanpa emp dot ni, kita buang, maksudnya dia akan terima pembeli ubah yang biasa. Tapi dalam kes ni, inputnya adalah member structure. Kan? Sebab ada emp, ada dot kat sini. Bermaksud dia adalah structure. Ini pun sama, akan terima structure. Okay. Jadinya apa yang akan dibuat oleh calc pay ni dia akan passes, dia akan menghulurkan, okay, nilai yang ada dalam di sini emp.pay rate dan emp.hours
kepada function CalcPay. Tu je sebenarnya, dia pass je. Ni sama je macam apa yang kita dah belajar sebelum ni, cuma bezanya adalah dia pass copy of the value stored in structure members kan. Kalau dulu kita tak ada perkataan structure members. Itu sahaja. So kita tengok contohnya kod 61. Sorry. Sekejap ya. Oh, not responding pula. Tiba-tiba. Sekejap ya, saya nak close dulu. Jadi kita boleh tengok sini. Okey, hopefully tak ada masalah. Sikit. Okey, ni kod kita, kod 61. Okey, input IO stream sama je. Okey, kat sini ni sama je function declaration ni, sama macam kalau kita buat function untuk variable yang biasa, kan, normal variable, bukan array, bukan structure, kan. Sebabnya double calculate dan inputnya double, kan. Kita boleh ya letak kat depan ni nama yang sama dengan dalam function kita, rate dan hours, tapi tak ada masalah pun. Okey, so tengok kejap, boleh letak 61. Okey, boleh. Okey, so sini kita ada calculate, saya guna calculate ni, bukan CalcPay. Period hours. Saya nak guna net pay. Saya nak guna CalcPay lah, nak samakan kat sini. Okay, nanti saya betulkan balik kod saya ni. Okey, saya nak buat CalcPay. Okey, calculate payment. Okey, supaya nama dia indikatif kepada apa yang dilakukan. Okey, macam ni. Okey. Jadi kat sini saya ada function saya. Okey, CalcPay, inputnya adalah 2, jenisnya adalah double. Kemudian dia akan return, akan pulangkan nilai double. Okey. Kemudian tengok pada function kita, CalcPay double, input pertama adalah rate, input kedua adalah hours, return akan pulangkan nilai rate dan hours apabila didarabkan. Okey, maksudnya rate kadar kerja, contohnya kadar bayaran RM2 sejam, kemudian bilangan jam kerja, contohnya 3 jam. So total 2 kali 3, RM6. So return RM6. Contoh macam itulah. Okay, so dekat sini kita boleh gunakan fungsi ini ataupun function ni untuk bukan sekat structure, untuk boleh ubah biasa pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi kita tengok pada kita punya function double net pay. Okay, ada satu boleh ubah yang saya buat. Kemudian saya takrifkan employee. Okay, structure jenis employee, namanya adalah emp. Inputnya adalah, structure member adalah ID num, pay rate, hours. Kemudian saya initialize sekaligus bila saya declare. Bila begini, ID num akan dapat nilai 6782, pay rate dapat 8.93, hours dapat 40.5. Okay, saya harap ni clear sebab kita dah tengok sebelum ni. Okay, tak ada apa-apa pun yang buat kecuali declaration dan initialization simultaneously. Okay, apa yang saya nak buat sekarang adalah saya ada satu function di sini. Okay, saya dah takrifkan tadi. Okay, jadinya input kepada CalcPay ni adalah 2, iaitu pay rate. Okay, amp.pay rate dan satu lagi amp.hours di sini. Dengan kata lain, nilai 8.93 dan nilai 40.5 adalah input kepada CalcPay yang akan dihantar kepada CalcPay di sini. Maksudnya rate akan dapat nilai 8.93, hours akan dapat nilai 40.5. Okay, apa dia buat adalah dia akan darabkan dan akan return, maka nilai yang dia returnkan nanti akan dapat dalam net pay. Okay, begitu je, tak ada benda yang baru pun.
Kemudian apa dia buat, dia akan nilai itu dia akan set kepada 2 titik perpuluhan, kemudian dia akan see out. Itu saja. Okey, di counter run. Okay, the net pay for employee. Okay, the net pay for employee emp.id6, iaitu di sini. Sekejap ya. Okay, emp.id6 iaitu 6782 is, okay, bawah ni. Okay, is net pay. Kan, net pay adalah nilai yang dipulangkan oleh card pay. Kan, iaitu 8.93 darab 40.5. Iaitu 361.66. Okey, jadinya sama je macam array sebelum ni. Kan, lebih kurang macam ni je. Okey. Cuma perbezaannya argument pada fungsi kita di dalam bentuk structure member. Kan, dia bukan sebelum ni kita ada pay rate saja ataupun hours macam ni. Kan, tapi sekarang ni kita ambil structure member sebagai input. Okey, ada jelas yang ni? Okey. Ya, ni saya nak padam juga. Ini baik sangat. Window. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Tadi kita tengok bagaimana kita gunakan structure member sebagai input ataupun sebagai argument kepada fungsi. Nah, sekarang ni kita nak buat macam array, iaitu kita nak hantar keseluruhan, okey, kita nak hantar keseluruhan structure kepada function kita. Tak ada masalah, boleh. Ingat balik sebelum ni kita hantar kita punya array, okey. Saya tengok apa namanya function tu, kita punya array tu, tapi kita hantar keseluruhan, kemudian function kita akan buatlah apa yang kita kehendaki. Tapi kali ini kita nak hantar keseluruhan structure, kan? Kita nak hantar keseluruhan amp sebagai contoh kat sini. Tak ada masalah, boleh saja. Okay, dan it's natural for us to think, kan? How to hantar benda ni lah, kan, how to use the whole structure, kan, mestilah kita terfikir, kan, kalau boleh hantar salah satu, kenapa tak hantar semua, tentu, kan. Okey, jadinya kita tengok kod 62. Okey, begini. Okey, jadinya perubahan sedikit. Kalau 61 tadi kita hanya hantar elemen, kan, kita hanya guna element of structure ataupun structure member, kan. Tapi di sini kita nak hantar keseluruhan structure. Bila kita nak hantar keseluruhan structure, bermaksud, okey, saya kena tulis sikit. Okey, kita nak use the whole structure in a function ataupun as a function argument ataupun input. Bila ini berlaku, maka structure form, bentuk structure must be known by both. First, the main function mesti tahu bentuknya. Sudah tentulah, kan, dia akan tahu, kan. Kedua, the called function. Bila kita hantar kita punya structure kepada function, function tersebut mestilah kena tahu bentuknya. Kalau tak tahu, macam mana dia nak manipulate? Okey, boleh saja kita nak tarifkan sekali lagi, tapi
buang masa lah. Okey. Dan bila kita takrifkan sekali lagi, bentuknya mesti sama dengan apa yang kita takrifkan dalam main function. Tapi lagi senang kalau kita jadikan global. Bila global, kedua-dua ni tahu. Kita belajar sebelum ni. Okey, bila global, kedua-dua tahu. Jadinya saya takrifkan saya ambil ni employee ID num double rate double hours, saya letaknya sebelum main function, saya letaknya sebelum function, sebelum main, saya letaknya sebelum cult p sebenarnya ni, cult p ya, p satu lagi okey, macam saya cakap tadi, lebih wajar kalau kita letakkan dia dalam sebagai global supaya dua-dua boleh tahu dan kita tak perlu nak ulang untuk declaration dalam setiap function. Bila saya kata setiap function, termasuklah main function. Okey, jadi kat sini kita ada employee ID num sama exactly. Okey, jadi saya ada structure employee. Okey, kemudian kat sini saya ada apa ni? Saya ada cult pay. Ini adalah function saya. Okey, ini adalah function saya yang saya nak guna nanti. Okay, dan saya letak employee saja, iaitu jenisnya. Ingat lagi, kalau kita buat function, let's say saya ada double. Saya buat max function, contohnya max. Kemudian saya letak int. Saya boleh letak int xy, in x, in y, kan contohnya. Tapi saya juga boleh buangkan x dan y. Saya letak jenisnya sahaja, kan? Ingat lagi? Okay. Jadi mungkin max fun. Okay. Jadi dalam kes ni sama juga. Okay. Saya bukan nak guna max fun. Saya nak guna cult pay. Okay. Cult pay saya jenis inputnya double. Jenis outputnya double. Inputnya adalah structure. Jenis structure saya adalah employee, bukan int, bukan double. Okey. Jadi kat sini saya buat cult pay employee. Saya tak perlu nak letak depan ni EMP sebagai contoh. Nama structure tak perlu. Daripun EMP ni tak akan difahami sebab saya tak declare lagi EMP unless saya letak EMP di sini. Maka bolehlah saya buat macam ni. Tapi saya tak letak pun EMP ataupun nama structure saya, jadinya saya tak perlu letak pun EMP. Saya letak jenisnya saja dah memadai. Okey. So kita ada declaration, kita ada kita bagi tahu ataupun kita declare jenis kita punya structure, kemudian saya declare saya punya function, jenis inputnya adalah employee. Dan apa saya buat, net pay sama macam tadi. Okey, net pay itu hasil dia nanti. Kemudian saya kat sini saya declare emp sebagai structure jenis employee dan saya terus initialize simultaneously. So saya comment sikit. So kat sini kita declare and initialize structure simultaneously. Simal gitu. Okey. Kemudian ni sama je. Tak ada masalah. Di sini saya panggil saya punya function. Tengok cult pay adalah saya punya function. Saya beri dia keseluruhan MP. Keseluruhan M. Macam tadi saya beri m.pay rate, m.hours kan. Saya ada dua input. Kedua-dua input ni adalah structure members. Tapi di sini input saya satu je, iaitu the whole structure. Kan? Ataupun dengan perkataan yang lebih tepat, saya pass copies of the whole values in structure M. Okey. Kemudian ni sama. MID, apa dia buat adalah cult pay ni dia akan terima
satu structure saya bagi nama X. Saya bagi nama berlainan. Boleh juga nak guna nama sama, tak ada masalah. Tapi saya nak cepat, saya guna X. Okey, kat sini apa dia buat? Cult P ni dia akan darabkan x.payrate dengan x.hours. Boleh ke Cult P ni gunakan structure buat algebraic operation pada structure? Kan? Sebabnya kat sini ada dot kan, x.payrate, dia tak tahu pun. Kan? Sebenarnya dia tahu. Sebab apa? Sebab kita dah takrifkan struktur kita sebagai global. Macam ni. Okay. Jadinya, apa yang dia terima, iaitu daripada employee X, okay, dia akan ikut di sini, employee. Okay. Jadinya, x.payrate minus x.hours, dah kira-kira pulangkan hasilnya kepada net pay. Okay. Di sini, Cult P, dia pulangkan double, dia pulangkan satu nombor. Walaupun inputnya adalah satu structure. Tak ada masalah sebab kita takrifkan apa yang dipulangkan sebagai double. Kan? So tak ada masalah. Okey. Jadinya kalau kita run, akan dapat sama macam di sini. Okey. Jadi kat sini baris nombor 24, bila kita nak see out dalam main function, ini main function, kita nak see out, kita see out the net pay for employee emp.id6. emp.id6 maksudnya nama yang asal. emp.id6 di sini. Okay, kita tak guna x.id6 sebab x hanya dipahami dalam function Cult P. Okay, so ada jelas. Di sini. Okay, kat sini saya ada komen sedikit. Yang global employee data structure type. Both function main and Cult net, right? Cult P, use this employee data type to define structure. Okay, namanya emp dalam main, x dalam Cult P. Okay, begitulah. Okay, kemudian kita boleh pass by reference. Tapi ada soalan ke sampai sini? Okey, nanti saya tengok. Nanti saya jawab soalan yang tugasan ni saya akan jawab. Soalan projek ni saya akan jawab lepas kelas ke. Okey. Untuk yang ni ada soalan ke? Saya nak tanya untuk pass structure pada function tu, Doktor sarankan pass the whole structure ke pass elemen macam tadi? Mana lagi baik? Kalau saya lah kan, saya ni personally, saya rasa tak ada masalah nak buat macam mana. Tapi kalau saya suka saya punya main function ni seringkas yang mungkin. Begitu. Jadinya dalam di sini tak nampak sangat perbezaan sebabnya kita punya structure ni single structure. Hanya ada satu saja. Tapi katalah kita akan tengok nanti contoh selepas ini, iaitu kita ada array of structure. Sama juga macam kita ada array yang biasa, kan? Yang mana kalau kita tak pass keseluruhan array ataupun keseluruhan array of structure, keseluruhan structure lah kan, maka kita akan ada looping, ada loop dalam, kita ada for loop bagi contoh dalam kita punya main function. Jadinya bagi saya macam, kalau boleh main function ni saya nak ringkas yang mungkin supaya saya nampak apa yang saya buat step by step. Kan? Calculation, all the details, rujuk pada function, bagi saya lah. Kan? Jadinya kalau boleh kod saya seringkas yang mungkin. Jadi dalam kes ni kalau saya begitulah kan, saya akan pass keseluruhan structure, ataupun kalau kita ada array of structure, saya akan pass keseluruhan array of structure dalam saya punya kod. Okey, terima kasih Doktor. Okey.
Jadinya kalau terpulang pada awak, kalau awak jumpa ataupun awak nanti di masa depan awak ada coding sebagai contoh kan, kena buat coding ke apa ke, awak yang decide sendiri. Kalau pendek sangat sebenarnya tak payah guna function pun kan, setakat nak kalikan rate dengan hours ni kan, mungkin tak payah guna function, mungkin lah. Okay? Kalau data awak pun sikit kan, mungkin tak perlu kan. Kalau data banyak, sebaik-baiknya pecah-pecahkan kepada function. Sebab tujuan asal kita guna function ni, sebab antaranya kita punya kod tu panjang kan. Kita pecah-pecahkan dia supaya kita boleh semak kan. Katalah kita kena read data, kemudian calculate data, output data, ada banyak proses. Bila banyak proses, selalunya kita akan pecahkan setiap proses sebagai satu sub-proses lah, ataupun function. Jadi ini kita boleh semak satu persatu. Kalau ada salah, bahagian cout, kita boleh check terus function yang cout. Kalau salah bahagian penggerakkan, kita boleh check dan kita boleh rectify balik pada function yang calculate. Macam itulah. Okay. Lain ke? Panjang pula saya jawab tu. Oh doktor, nota structure editor tak ada dalam itu yang perlu. Saya tak letak yang ni. Sekejap je saya tengok. Saya dah letak. Tak ada Yang lain pun tak ada. Yang lain dah check ke? Sekejap je. Saya nak tengok. Kalau tak ada saya letak kejap dekat kita punya chat box ni. Okay. Oh sorry, mana tak maaf saya fikir saya dah letak data structure ni, namanya node structure 16 June macam dah letak. Saya letak juga dekat meeting chat. Okay, dia boleh rujuk. Tapi saya still ada kena kemas kini juga kan yang saya cakap tadi nota structure. Okay, saya keep on updating saya punya nota sebab kadang-kadang saya encounter certain error. Okay. Tapi saya, walaupun kita tak ada exam, saya tekadlah yang awak semua kena tahu benda ni supaya dia berguna kan. Terutamanya saya ingat kepada awak semua yang bagi info ke genetik ke akan belajar banyak lagi, akan gunakanlah komputer kan. Jadinya mesti kena, at least kena tahu. Tak ingat sangat pun tak apa. Sekurang-kurangnya awak boleh, kalau awak berjumpa keadaan tu, awak tahu, oh dulu pernah belajar ni. Bila awak macam tu, at least awak tahu nak cari kat mana kan. Okay. Walaupun mungkin nanti awak belajar Java ke, awak belajar apa ke, Python ke, okay, selalunya akan ada benda yang sama. Okay. Sekarang ni kita tengok yang seterusnya. Sekejap je. Ini sudah. Okay, kita nak pass by reference. Okay, oh sorry, pass by reference tak lagi. Okay, in the previous topic, when the function called p, okay, was called by main, copies of structure, okay, semua structure tu, m tu kita bagi kepada x, kan, bagi kepada called p. Kan, jadi called p dapat m, tapi nama yang digunakan adalah x. Okay, so called p then use two of the past member value, okay, iaitu pay rate dan hours. Kan, kita tengok balik kat sini. Okey, called pay ni dia dapat nilai-nilai dalam n dan dia namakannya sebagai x lah. Apa yang called pay buat? Called pay akan guna dua kepada ahli called pay tu, iaitu pay rate dan hours. Dia guna dua sahaja, okey, dalam structure tersebut. Kan? Ni apa maksudnya di sini? Kan apa dia buat adalah they calculate a number which is kat sini hasil darab 2 ni lah. Kemudian dia returnkan hasilnya. Okay. Hasil tersebut disimpan dalam net pay, iaitu sebenarnya total gaji yang orang tu dapat lah kan. Sebabnya didarabkan kadar bayaran sejam dengan berapa jam dia kerja. Okay. Kemudian this process of course is known as pass by value. An alternative is called pass by reference, which passes a reference to a structure. Okay, macam sebelum. Doing so allows the
call function to access and alter values directly in the calling function structure variable. For example, okay, kita tengok the previous code, which is code 62. Okay, kod yang ni lah. Kita boleh ubah sesuai gini, sedikit saja. Okay, by code 63. Okay, code 63. So saya nak buka sekejap. Open 63. Okay, ni berbeza sikit. Kalau awak tengok, saya ada employee, ni yang tadi, ID 6, pay rate, hours. Kan? Kemudian, apa dia buat? Adalah pay rate akan darabkan dengan hours, dan hasil darab tu akan disimpan dalam net pay. Net pay tak ada dalam structure members, tak ada dalam structure. Tapi ini berbeza sikit, yang mana net pay saya letak di dalam structure. Okay, net pay saya letak di dalam structure. Okay, jadi kat sini saya ada pertambahan satu elemen ataupun satu elemen, satu member lah, satu structure member dalam saya punya structure, iaitu net pay. Okay, so saya tulis new member not available in code 62. Okay, kemudian saya ada, sama macam tadi, saya ada function declaration saya iaitu called pay. Okay, saya gunakan called pay. Saya guna nama lain. Okay, pay, saya pun nak tukar di sini called pay. Saya tak nak guna called pay, saya nak gunakan called pay, tak nak called net, supaya namanya konsisten ataupun indikatif kepada apa yang tujuan yang ia digunakan. Okay, jadi called pay kat sini, kita bandingkan dengan kod yang tadi. Okay, saya letak employee saja. Tapi sekarang ni saya letak employee, saya letak tanda ampersand kat belakang. Maksudnya di sini adalah pass by reference. Okay, ada pass by reference. Okay. Jadi yang bila saya nak gunakan pass by reference untuk satu saja elemen ataupun member iaitu net pay, saya gunakan ampersand untuk keseluruhan structure. Kan? Jadi employee ampersand. Okey. Kemudian tengok lagi. Di sini saya takrifkan employee iaitu nama structure adalah emp, nilainya 1 2 3. Kemudian net pay ni dia macam orang asing lah, dia entiti asing. Saya takrifkan dia sebagai double net pay, kemudian net pay gitu. Okay. Tapi di sini dia berlainan. Okey. Saya initialize employee, saya declare M sebagai structure jenis employee, dan saya initialize nilainya, okey, 6782 sebagai ID 6, 8.93 sebagai pay rate, 40.5 sebagai hours, kemudian net pay iaitu hasil kepada pay rate darab dengan hours nanti saya akan simpan dalam net pay. Saya letak nilai dia sebagai kosong. Dia macam dummy lah. Yang paling selamat saya simpan sebagai kosong, sebab kosong tambahkan dengan apa-apa tak ada bagi kesan. Kosong darabkan dengan apa-apa, dia akan jadi kosong. Okey, saya dah declare semua dan initialize. Saya akan forward ataupun saya akan pass keseluruhan amp kepada called pay. Called pay dapat, okey, tengok kat sini. Pada called pay, employee ampersand masih sama. Kemudian nama, of course ini kita kena letak nama kan. Saya letak X macam tadi. Okay. Cuma bezanya kita ada ampersand dekat depan kan. Ini tak ada. Tak ada. Dan sama juga, okay, tengok ke sini. Kita gunakan void function. Sebab kita nak gunakan pass by reference. Sebenarnya kita dah tengok pass by reference. Kita tak perlu return kan. Kita gunakan void sahaja. Sama macam ni. Okay, void. Di atas pun tadi void, saya pun nak mention. Berbeza tadi, kita ada double. Sekarang kita ada void. Apa dia buat adalah pay rate times hours equals to net pay. Iaitu, kalau kita dalam function kita, x.payrate darab x.hours sama dengan x.netpay. Kan? 2 darab dengan 3 simpan dalam 4.
Kan? Maksud saya member kedua darab member ketiga simpan dalam member keempat. Iaitu member kedua, ketiga simpan dalam keempat. Bila saya tukar, saya simpan hasilnya dalam netpay, x.netpay, ini bermaksud saya simpan yang sama juga, saya simpannya dalam amp.netpay. Kan, maksudnya kalau saya boleh lukis sedikit, saya ada pass by reference. Okay, saya ada function saya, saya ada structure saya. Saya buat macam ni lah. Macam saya nak buat yang tepat Okay, rumah. Kita anggap rumah ni bercantum sebab dia satu structure kan. Sebelum ni kita tak buat dia bercantum. Okay, so ni dia ada ID 6. Dan kita ada pay rate. Kita ada hours net pay. So dalam main, kita panggil dia sebagai EMP. Tapi dalam code P, kita panggil dia sebagai X. Tapi dia adalah benda yang sama. Sebab pass by reference. Dia bagi tahu rumah amp kepada, dia bagi tahu alamat rumah amp kepada X. Maka X dia ada akses kepada semuanya. Bila kita tukar, ID 6 pada X, maka secara automatik kita akan tukar ID 6 untuk M. So kita boleh buat macam ni, X dot ID 6 sebagai saya nak yang ketiga tadi. Maksudnya X dot netpay sebenarnya dia adalah sama dengan amp dot netpay. Dan lain-lain, semua sama. Okey, jadi kat sini okey, darabkan, kemudian simpan dalam s.netpay, iaitu yang di sini. Maka kita boleh gunakan nanti, bila saya siap, saya gunakan amp.netpay kat sini. Okey, tak ada masalah sebab kita dapat akses kat sini melalui main. Kalau kat sini kita kena gunakan x.net. Okey, sama macam apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, tapi ingat, berbeza sikit kalau kita pass by reference, output kita iaitu netpay ni, okey, adalah sebahagian daripada structure. Kalau tadi netpay adalah satu entiti asing, dia bukan sebahagian daripada structure. Okey, itu adalah pass by reference. Okey, awak boleh tengok kat sini, nanti ada new structure member called netpay, bla bla, nanti awak tengok. Kemudian last but not least, okay, we can modify code 63. Okay, kita ada satu lagi depan ni, so maksud ini yang second last. Okay, of course lah, we can modify code 63 a little bit by moving the cout command into the function. This is shown below lah. Okay, kita tengok, ni tak ada apa-apa pun, tak penting pun berbanding yang sebelum ni. So kita tengok 64. Okay, of course lah, kita boleh kira, kita cout terus dekat dalam function kita. Kan, maksud kita tak return kan. Okay, tak ada masalah, boleh saja. Jadi kalau macam ni, okay, sebenarnya kalau kita tak return, kita tak perlu guna pass by reference, tak apa kan? Sebab kita tak return. Betul lah. Jadi kat sini kita tak perlu guna pass by reference, saya rasa. Sekejap, saya nak save it up. Saya nak buat dia sebagai B. Okay, so saya tak nak guna pass by reference pun tak apa. Sebabnya ginilah. Sekejap saya fikir. Kalau kita tak guna, kita tak faham. Kalau kita tak guna dia, maka kita
di sini seolah-olah kita create satu structure baru. Rasa tak ada masalah. Okey, untuk kod 64 sama ada 64A, 64 ataupun 64B. Okey, kalau 64 yang original, yang asalnya tadi, saya gunakan pass by reference. Di sini saya gunakan pass by reference, tapi apa yang saya nak buat sebenarnya, saya nak calculate cult P ni, dia akan calculate dan dia terus see out. Okey, dia akan see out terus. Jadinya bila nak see out terus, tak perlulah nak returnkan apa-apa nilai, kan? Jadinya buat apa kita nak, ujar saya kat sini, kenapa saya nak gunakan pass by reference, kan? Boleh je saya nak gunakan, kalau saya run pun tak ada masalah, kan, dia akan keluar, kan? Tapi jadinya bila saya fikir macam tu, sebenarnya kita tak gunakan, tak letak ampersand pun tak apa. Okey, kita gunakan begini sajalah. Employee saya buat X. Okay. Tapi dia punya perbezaan dia sedikit adalah bila kita tak gunakan pass by reference, maksudnya structure M, okay, dan structure X adalah dua benda yang berbeza, kan? Jadinya M akan hantar nilai-nilainya kepada cult P simpan dia sebagai X, dan X ni dia akan buatlah dan dia akan see out. Tapi kedua-dua X dan cult P dia bukan struktur yang sama. Dia adalah, maksudnya dia tak menepati inilah, dia berbeza. Okey, bentuk yang sama, kan? Sebab apa? Bentuknya kat sini adalah global, dia akan ikut. Okey, so tak ada masalah sebenarnya. Okey, ni pun saya nak kena ubah sikit dekat saya punya nota nanti. Okey, tapi tak bagi kesan pun sebenarnya pada kita punya output. Kemudian tengok sikit lagi kat sini. Okey, berbeza sikit. Sekejap ya. Okay, lastly, we can pass the whole array of structure to a function. Okay, kita pass bukan the whole array, tapi kita pass the whole, kita bukan pass the whole structure, tapi kita akan pass the whole array of structure to a function. Okay, this is similar to what we had when passing the whole array, where function receive the address of the structure. Okay, bila kita ingat balik, bila kita buat array, bila kita nak pass the whole array, kita tak perlu gunakan ampersand, kan, untuk dapatkan balik nilai. Okey, berbeza tadi, kita perlu gunakan ampersand. Sekejap ya. Kat sini, kita perlu gunakan ampersand kat sini sebab kita ubah elemen kepada suatu structure. Tapi di sini, bila kita ada array of structure dan kita nak ubah mana-mana nilai, kita tak perlu pun letak ampersand. Sebab once kita bagi array ataupun array of structure, dia memang automatic akan dapat alamat, kan? Dia dapat tahu rumah kepada array of structure itu. Okey. So mungkin ada banyak kes kan, ada 4 kes lah kat sini kan, jadinya kena tengok balik lah, kena tengok balik nota ni untuk faham betul-betul apa yang berlaku sebenarnya lah, just in case kalau awak tak faham kat sini. Okey, jadinya kat sini kita tengok contohnya yang sama macam dalam nota tu 65 supposedly. Okey, so ni berbeza sedikit saja. Begini. Okay. Oh, sorry, cancel. Sekejap ya. Apa yang saya buat semua ni? Sekejap ya. Saya nak delete. Tak pening banyak sangat. Okey, jadi kat sini saya ada structure employee, ada 4 elemen, ID num, period, hours, net pay. So kita boleh agak macam kod yang sebelum ni, net pay ni akan menyimpan hasil darab pay rate dengan hours. Okey. Kemudian saya tambah sikit saja. Kat sini saya ada
saya takrifkan saya punya array size kita, kan, length kepada array kita. Saya akan ada tiga row, kan, ataupun tiga, sebab ni kan array of structure, maksudnya saya akan ada tiga structure. Okey, simpannya sebagai n. Kemudian saya takrifkan saya punya function saya called pay. Okey, sini pun kena guna called pay. Okay. Called pay ni sama macam tadi. Okey, jadi called pay kat sini employee, ni yang kod yang tadi. Sekarang ni sama juga employee, tapi kita letak begini, employee jenisnya, dan structure-nya jenis array, maksudnya array of structure. Okay. Kita letak square bracket untuk bagi tahu structure kita adalah jenis array. Okey. Kemudian saya takrifkan saya punya structure, array of structure kita. Okey. So kat sini ni lain sikitlah datanya. Okey. So saya ada ID number untuk array yang pertama 6782, ni yang kedua, ni yang ketiga. Dan hours untuk yang pertama, kedua, ketiga. Pay rate. Kemudian hours pertama, kedua, ketiga. Dan net pay pertama, kedua, ketiga. Okey, ataupun indeks ni kena tolak satu lah kan. Sebab indeks tak daripada kosong. Okey, dari kat sini net pay ni kita akan kira later dalam function nanti, tapi kita initialize sebagai kosong. Okey, jadinya di sini amp adalah array of structure. Bukan satu structure saja, dia ada tiga structure. That's why it's called array of structure. Kemudian kita akan hantar, of course kita boleh hantar satu persatu, kan, guna for loop. Itu dikira kita menghantar element of structure. So tak perlu nak pass by reference atau pening-pening itulah, kan. Okay, tapi dalam kes ni kita nak hantar keseluruhan. Okay, keseluruhan array of structure iaitu amp. Okay, kepada function kita. Okay, saya hantar amp. Dan kat sini dalam function kita jenisnya employee, inputnya jenis employee. Kemudian dia akan dapat alamat kepada amp tadi, tapi digunakan nama sebagai X. Okey. Kenapa dia buat? Sebabkan kita ada array. Okey, jadi saya kena buat for loop. For loop. Kemudian xi net pay sama dengan xi pay rate times xi hours. Dia akan kira satu persatu. Okey, jadinya di sini xi net pay yang mana I daripada kosong sampai n tolak 1. Okay, affected by this calculation. Jadinya kat sini kita ada lebih daripada satu pembalik ubah yang terkesan daripada pengiraan di sini, maka kita gunakan of course lah kita gunakan void tu kan. Okay, tapi bezanya kat sini kita tak perlu nak letak ampersand. Kan? Sebabnya kita ada array of structure. Sama macam yang kita belajar tadi sebelum ni, array, bila array tak perlu nak letak ampersand. Apa-apa perubahan yang berlaku dalam X, contohnya di sini xi.netpay akan memberi kesan kepada amp.netpay, kan? Ataupun apa-apa elemen pun tak apa, dia akan terkesan dengan perubahan yang berlaku. Jadinya bila dah calculate, netpay pun dah dapat nilai yang baru. Nilainya sekarang ni bukan lagi kosong, tapi adalah nilai yang dikira. Kemudian kita tak perlu return. Walaupun kita tak return, kita boleh terus guna kita punya nilai array structure tadi. Okey, apa saya nak buat adalah saya nak see out. Okey, see out the net pay for employee ID num, okey, adalah amp.i.netpay. Okey, kat sini kita ubah xi.netpay, tapi bila kita see out dalam main function kita guna amp.i.netpay. Tak ada masalah. Dia akan beri nilai yang sama. Sebabnya function kita dia dapat alamat m. Dia ubah terus isi kandungan m, kan, macam di sini tadi. Okey.
Oh, sorry. Oh, nama dia saya kena betulkan balik. Pay. Tengok Jadi dia akan siap di sini gunakan for loop. The net pay for employee yang pertama 6782 adalah gini. Dan the net pay for employee yang kedua dalam structure kita 6783 adalah begini. The net pay for employee 6784 adalah begini. Okey? Itu saja. Okey? Boleh saja kita nak ubah slide, nak letakkan pengiraan dalam setiap for loop pun tak ada masalah. Jadi buat macam tu masa kita tak perlulah nak pass by reference di sini. Okay. And I can note that even without the use of ampersand, the changes made to net pay in cal net is cal pay is permanent. Maksudnya kita tukar net pay dalam function kita even without the ampersand, the changes is permanent. Hence kita boleh guna net pay dalam main function. Okay, still produces a correct output. Okay, dan juga ni ingatkan pendek kan. Okay, ada apa-apa ke masalah dekat sini? Okay. Apa saya tak boleh send? Oh, saya tak send lagi nota ni. Ya, dia berbeza sikit bila kita upload, kita kena send juga. Okay. Kita macam WhatsApp lah kan, WhatsApp kita upload dia terus send. Kat sini dia kita kena upload dan send. Ada apa-apa ke untuk topik ni? Okay. Rasa macam susah kan, tapi tak ada susah mana, dan luckily tak masuk dalam exam. Tak ada exam pun. Okay, cuma masuk dalam quiz lah. Okay. Run. Keluar dia sama. Okay. Okay, kalau tak ada kita rehat dulu dalam 10 minit lah kot. Okay. Lama sikit sebab pun dah azan. Okay. Rehat dalam 10 minit kalau 1.20. Dalam 10 minit. Dalam 10 minit lah. Okay. 1.31 ke 1.32 kita sambung balik. Okay. Okay, so saya nak stop sekejap sharing. Okay, kita jumpa lagi 1.31 lah. Around 1.31, 1.32. Okay. Terima kasih. Okay, Doktor.
Okay, kita sambung balik. Saya tengah tengok komen, saya baru tengok komen ni. Doktor, kalau coding dah siap, nak check dengan doktor sama ada okey atau tak. Boleh awak nak hantar pada saya. Saya akan cubalah tengok bagi komen in general lah. Okay. Apa yang okey ke tak, contohnya macam tu. Okay. Boleh sajalah, tapi saya akan bagi komen in general lah, gitu je. Okay. Sebab kalau saya bagi tahu nak buat apa kan, jadinya macam mana saya nak bagi markah nanti kan, gitu. Okay, so tak ada masalah. Saya akan cubalah, jika saya ada kesempatan saya akan cuba jawab secepat yang mungkin. Okay, lepas tu kalau bentang 5 minit sahaja, bolehkah kami sediakan video berdurasi 5 minit? Itulah, bagus juga cadangan ni. Saya ingat kalau kursus keusahawanan, saya pun mengajar kursus keusahawanan juga, pelajar kena buat video kan, 5 minit kan. Okay, tapi tak ada soal jawab. Boleh juga. Macam ni, setuju ke? Ada yang buat 5 minit, maksudnya awak terpulang nak macam mana pun kan. 5 minit, bentang, kemudian soal jawab tu kena ada lah. Semua ahli kena ada. Jadi saya tanya soalan selepas daripada video dimainkan. Betul juga kan? Takut terlebih masa. Setuju ke? Setuju doktor, setuju sangat. Yang lain macam mana? Ke Iman je mewakili semua? Yang lain kalau ada yang tak setuju boleh bagi tahu. Macam mana tadi? Maksudnya awak semua perlu, setiap kumpulan perlu buat video. Video pembentangan. Maksudnya bukan live lah. Tapi Q&A tu live kan doktor? Q&A live. Lambatlah pula nanti Q&A tak live kan. Saya tanya tunggu awak video untuk jawab kan. Macam payahlah pula kan. Kalau pilihan boleh doktor. Macam ada yang boleh buat video, ada yang boleh present live. Macam mana? Okey, boleh juga begitu. Kita buat pilihan lah. Boleh. Pilihan, tapi nanti masa submission kena nyatakan nak buat video atau nak bentang supaya saya maklum lah. Boleh. Kalau setuju boleh like komen tu, kalau ramai kita proceed. Doktor, yang present tu seorang ke semua ahli kumpulan? Okey. So multiple presenter letaklah sama dengan soalan Arisa ni. Sekejap yang saya tengok, saya ingat dalam, saya tak share lagi kan, tak apa. Dalam saya punya rubrik, saya rasa tak semestinya semua orang kena present. Okey, kalau tak silap saya, saya check balik. Saya tak nyatakan pun semua orang kena present, maksudnya terpulang. Nak semua present ataupun tak. Sekejapnya saya tengok, saya check sekali lagi. Presentation, so saya share lah saya punya screen. Okay, dalam group ni, dalam saya punya apa yang saya post kat UKM-Folio, each group will be given 5 minutes, another 5 minutes, kemudian every group member has to attend, datang saja. Presentation is compulsory, hence a failure. Okay. So di sini saya tak nyatakan pun sama ada all group members must present. Okay, so nak wakil seorang pun boleh. Okay, itulah, nak wakil seorang boleh ataupun semua nak present pun boleh, nak 2 orang pun wakil kumpulan pun tak ada masalah. Tapi kehadiran semua kena datang. Okey. Setuju kan macam tu? Maksudnya kita akan pilih pada hari ini. Okey. Okey, jadinya pilihan, pilihan sama ada nak buat video atau nak bentang live. Kau setuju Cik? Okey doktor. Okey. Saya rasa mungkin ramai yang akan buat video kot, saya rasa. Baihaqi, Ahmad Baihaqi, awak nak bentang live kan? Kalau saya biasa prefer bentang live. Itulah, cuma saya try to accommodate everyone lah, sebab saya takut juga ada masalah internet kan. So, saya buat apa juga kalau benda tu berlaku. Okey.
Kemudian kalau awak perasan dalam UKM Folio, saya tak buka saya punya internet, tak apa. Kalau tengok pada dalam UKM Folio, dalam bahagian nota tu saya ada letak array and GNU plot. Okey, ini tambahan saya dah ceritakan ringkas kat sini. Okey, saya ada letak satu nota namanya GNU plot in C++. Okey, saya nak ajak sebenarnya ni tak wajib, jadinya saya ingatkan ada kesempatan untuk bentang tapi untuk ajar tapi tak sempat juga. Okey, kalau sebelum ni saya pernah ajar pelajar di pusat kami lah di JSM untuk gunakan GNU plot. GNU plot ni adalah satu plotting software lah, plotting utility. Dia boleh guna dalam apa-apa sebenarnya, tapi ni adalah untuk C++. Saya tunjukkan contoh. Okey, jadinya saya dah upload dokumen ni agak panjang, 18 muka surat saya. Dah lama dah saya cuba kemas kini apa semua kan. Cara nak simpan cara nak install, cara nak guna. Okey, saya nak guna dalam seminit saja untuk ceritakan benda ni. Seminit 2 lah. Okey, minit 2 lah. Okey, jadi awak try, boleh cuba kalau berminat. Okey, install dia. Okey, bila install nanti dia akan ikut dia punya instruction dia, default setting dia. Di sini awak kena add. Awak kena, dia rasanya dia dah tick ke dia tak tick lagi. So kalau dia tak tick, awak kena tick lah. Kalau dia dah tick, awak kekalkan lah. Okay. Ia adalah di sini kita nak add GNU plot kepada kita punya environment variable path. Okay, nanti saya beritahu kenapa reason dia. Okay, bila kita dah install GNU plot ni, okay, kita boleh buka dia. Contohnya, hopefully semua boleh nampak screen saya. Okay, saya dah share kan. Nanti ada GNU plot. Okay, GNU plot sini. Okay, nanti saya boleh buka yang mana-mana. Let's say saya buka yang di sini. Okay, saya buka yang pertama, dia keluarlah GNU plot ni. Ataupun bila saya dah add dekat path sini, saya boleh terus buka dekat saya punya console. Cara nak buka console, awak sini, awak pergi kat search ni, awak type cmd, command prompt sini. Okay, kemudian awak type GNU plot. Nanti dia akan keluar GNU plot. Itulah GNU plot lah, saya panggil GNU plot. Okey, kemudian dah berjaya buka, awak boleh buat plotting. Okey, awak plot lah. Let's say plot sin, saya bagi contoh kat sini. Okey, buka, kemudian test plot, ikut command di sini. Saya besarkan sikit. Sorry. Okey, ni tak wajib kalau tak faham ataupun tak suka, tak apa, tak ada masalah. Plot sin x. Kan, graph sign lah. Bila saya enter, dia akan keluar. Okay, sign. Okay, ini adalah graph sign lah. Kemudian saya boleh pergi kat sini, saya boleh simpan dia. PDF ke, apa-apalah. Okay, copy to clipboard atau paste dekat pen ke, tak ada masalah. Ataupun paste dalam copy to clipboard, paste dalam Microsoft Word. Kan, awak nak buat graph contohnya. Okay, ni adalah GNU plot. Kemudian awak boleh buat plot sin x, cos x. Okay, saya ada sin x, saya koma, cos x. Okay, dia akan keluar dua-dua dan dia akan label sin x, cos x. Okay, kemudian ini cara untuk guna GNU plot on its own. Saya tak melibatkan C++. Okay, kemudian let's say kita ada data, kita boleh plot data kita juga. Okay, saya ada terangkan, panjang sikit lah, awak kena perlu determination juga lah nak baca dengan saya punya instruction yang mungkin awak faham tak faham kan. Maksud saya mungkin kelemahan saya untuk describe cara guna dia mungkin menyebabkan awak susah nak faham. Okay, saya pun tak pasti. Okay, jadi perlu determination untuk memahami apa yang saya tulis. Okay, so sini kita ada data, macam mana kita nak plot data contohnya. Okay, so kita ada x-axis, y-axis dan sebagainya. Okay, kemudian cara kita nak panggil dalam C++, maksudnya dalam kod kita ni C++, kita boleh letakkan sikit command supaya dia boleh, bila kita buat array, kita calculate array, kita boleh terus plot. Dah siap calculate, boleh terus plot. Okay, so kat sini kod GNU plot, saya tak ingat saya ada upload ke tak. Sekejap lagi saya tengok kat sini. Okay, ni contohnya. Okay, saya ada, bukan sini. Ini, let's say saya ada, ni kod saya. Ni kod saya kan. Saya ada array. Okay. Oh, sorry, bukan ni.
number 3. Betul tak? F print F. Okay, F print F ni macam cout lah sebenarnya. Okay. Di sini saya circle. Ataupun let's say nombor 4. Okay, lebih kurang macam ni lah. Kita ada X, kita ada Y. So elemen pertama kita tetapkan. Kemudian X ni kita nak darabkan dengan 0.1. Y ni kita nak gunakan exponential function. So kita kena gunakan CMath. Okay, so kita kena tambah satu library stdio.h. Kemudian apa kita nak buat adalah kita nak plot. Okay, kat sini kita gunakan apa yang dipanggil sebagai pipe. Okay, guna plot pipe. Pipe ni kita takrifkan dia adalah guna plot. Okay, jadinya saya boleh, bila saya run, sorry. Okay, saya run. Okay, dia akan, dia keluar data lah, dia keluar plot. Okay, iaitu exponential function lah. Kan, Y adalah exponential function, X adalah point-point pada domain kita, gitulah. Okay, ini cara dia. Saya rasa saya dah upload, nanti saya check balik dekat UKM Folio, saya dah upload ke tak dia punya kod ni. Baik, sebenarnya saya dah siapkan nota ni dalam 2-3 minggu lepas, jadinya saya rasa saya dah upload, tapi sebab dah 2-3 minggu saya pun tak ingat. Okay, jadi begitulah, bila kita run, kita calculate, guna array, okay, dan for loop, iaitu which is things yang memang ada dalam C++, kemudian kita boleh terus plot dia. Okay, kita gunakan plot lah. So saya ada tambah dekat sini, masa lagi ke? Dah lebih dah 1-2 minit kan? Okay, tak apa. Saya ada tambah kat sini, sebenarnya kita boleh guna macam-macam benda untuk plotting. Bukan sahaja guna plot, tapi kita boleh gunakan PL plot, OpenGL, plot utils, matplotlib. Of course, kalau siapa guna Python, biasa akan guna matplotlib, Qt dan sebagainya. Okay, ini tambahan saja untuk awak. Okay, tak minat pun tak apa, tak ada masalah. Okay, kalau ada masa boleh baca. Okay, so imagine lah kita punya topik ni kan, agak rushing juga. Saya nak menghabiskan semua ni. Okay, saya boleh padam ni. Okay, so saya target sebenarnya kita nak habis 1.50, so kita ada lebih kurang 4 minit. Okay, it's okay. Kita akan sambung esok. Hari Rabu. Okay, so sekarang ni kita pergi topik yang baru, string class dan C string. Okay, C string adalah character string, iaitu string dalam bentuk array yang kita belajar sebelum ni. Itu adalah kaedah lama. Okay, kaedah lama untuk kita takrifkan string adalah kita takrifkan string tersebut sebagai gabungan array ataupun gabungan char array. That's why namanya character string ataupun C string. Tapi yang terbaru adalah kita wujudkan string sebagai satu kelasnya yang tersendiri. Tapi nanti awak akan tengok sebenarnya banyak intersection, banyak persamaan, kan, similarity antara string class dan C string, dan itu sebabnya saya gabungkan terus. Okey. Jadinya kita nak tengok sikit saja. Okey. Ada masa lagi? Ada. Okay, so ada dua cara. Okay, there are two ways of creating a string. First one is by using string class. Contoh yang kita pernah tengok sebelum ni. Nama string kita test. Jenisnya adalah string. Elemennya adalah A, B, C, D diletakkan dalam double quotes ataupun quotes di sini. Okay, the second method adalah menggunakan C string. Okay, iaitu kita takrifkan dia test sebagai jenis char, jenis karakter, bukan jenis string. Okay, jenis char. Tengok sini kita ada 4 unsur ataupun 4 elemen dalam string kita. Tapi bila kita nak takrifkan string dalam ataupun sebagai karakter string, kita kena namakannya, bila kita declare, kita isytiharkan, kita kena letak 5, bukan 4. Patutnya kita letak 4 je kan? Jadinya indeks dia daripada indeks 0, 1, 2, 3. Tapi di sini kita kena letak lebih 1. Iaitu 5. Patutnya 4 tapi jadi 5. Kenapa? Kenapa 5? Sebabnya yang terakhir
karakter yang terakhir ataupun elemen terakhir adalah kita kena letak apa yang dipanggil sebagai end of string marker, iaitu backslash kosong. Okey. Boleh sahaja kalau kita ada kod, saya nak komen semua ni. Boleh sahaja kalau kita nak buat character array. Kan? Jadi kita buat char test 4 sama dengan ABCD. Kan? A. Kan? Semuanya kena letakkan dalam single quote sebab dia adalah character. Kalau kita buat macam ni, betul, ni adalah character array. Kan? Ataupun array of characters. Tapi dalam kes ni, kita bukan nak character array. Jadi kita buat test 5. Okey. Dan kita tambah sikit di hujungnya, di sini. Kita letakkan backslash kosong. Gini. Okey, ini namanya character string. Ataupun C string. Okey. Macam ni lah. Jadi kedua-dua di atas adalah betul. Tapi ini character array. Ini adalah character string. Bezanya nanti, bila kita takrifkan seperti ini, character string, maka kita boleh gunakan pelbagai function ataupun method yang memang khas ditakrifkan untuk character string. Kalau kita takrifkannya sebagai character array, maka kita tak boleh gunakan function-function yang ditakrifkan khas untuk string. Maksud rugilah, kan? Tapi tak bermaksud. Sebenarnya tak adalah rugi sebab bila kita takrifkan tu, kita ada sebabnya kita takrifkan character array, kan? Ada masa kita nak gunakan character array, ada masa kita nak gunakan character string. Dan jadinya bukanlah kata rugi, kan? Kalau kita gunakan character array, terpulang pada keadaan sama ada kita perlukan yang ni atau yang satu lagi. Okey. So selain daripada tu, kita boleh gunakan test 5 sama juga. Tapi kita takrifkan dia, kita isytiharkan dia seperti suatu string. Kita letak dalam double quotes. Tapi kita tak perlu letak yang last ni, end of string marker ni. Okey. Sebab bila kita buat macam ni secara automatik, test ni akan disimpan sebagai A, B, C, D backslash kosong. Okey, tapi ini singkatannya lah. Okey, tak ada masalah. Topik yang ni kita akan tengok pada second half, kan, iaitu character string nanti. Okey. Pendek je sebenarnya character string ni sini. Okey, sebab dia lebih kurang sama dengan string class. Okey, ni adalah string class ni, agak panjang sebenarnya. Okey, explanation saya lah. Okey, iaitu jadinya untuk yang pertama ni kita hanya fokus pada yang begini sahaja. Kan? Iaitu apa yang kita dah pernah nampak sebelum ni, kan. Okey, string test, nama string tersebut, ni adalah jenisnya string. Kemudian nama ataupun elemen yang disimpan dalam test. Okey, jadinya minta tolong awak semua untuk tolong baca lah. Okey, tak faham sangat pun tak apa, nanti kita akan tengok. Okey, ini banyak function lah saya terangkan, function yang kita boleh gunakan untuk string. Okey, itu sahaja pada hari ini. Nanti kita akan sambung hari Rabu. Terima kasih. Okay. Thank you, Doktor. Sama. Thank you, doktor.